Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Kita jumpa bagi siaran hari Sabtu 16 hari bulan Januari 2021 ini. Siaran yang kedua kerana pagi tadi anda telah menonton sesi pagi, sesi bersama seller dengan kecil adik ni. Jadi sejak PKP ni, pasal ini adalah minggu pertama PKP yang jatuh Sabtu dan Ahad. Agak sukar bagi seller yang berada di luar kawasan untuk bergerak, terutama siang dan malam tu. Jadi adik-adik seorang Alhamdulillah dia bermalam di sini dan naikkan barang dia. Terima kasih pada saudara yang log sesi dia 3 jam je dia run seorang tu. Saya tengok balik preview. Alhamdulillah sesi pagi saudara bagi sokongan dan membantu kecil adik. Kata dia ada buat 9-10 log pagi tadi. Dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih pada mereka yang semalam log all out juga. Sesi petang dan malam, petang 50 lebih set dan malam 62 set bagi barangan garasi tu, 113 set, menjadikan 15 hari pertama 2021 ni log harian mencapai purata 100 lebih. Saya tak kira purata tepat, tapi yang tertinggi adalah 148 dan yang paling rendah adalah 112. Jadi Alhamdulillah kerana kami tak pernah melalui bulan di mana konsisten kita menerima lebih 100 log. Selalunya purata sebulan adalah 1,400 ke 1,500 je log yang diperolehi dan kami post. Tapi untuk 15 hari pertama ni dia dah mencapai lebih kurang 1,400. Berarti jangkaannya mungkin akan mencapai 3,000 log Alhamdulillah, insyaAllah bagi Januari. Saya juga mengucapkan terima kasih bagi anda yang sustain menonton, kerana angka tak begitu kami kejar pada sesi kali ini. Itu topik-topik kita hanya remain topik sharing, dia tak bawa tamu kerana satu adalah PKP. Yang kedua adalah kerana kita ada loaded barang yang sangat banyak, iaitu 4 gundi seminggu sekarang. Jadi ada masa dia agak agresif untuk sesi jualan, tapi kami ambil langkah yang mudah je, iaitu rendahkan margin, lebihkan volume. Iaitu kita buat combo, kita jual dengan sebanyak mungkin. Itu cara je untuk memastikan lambatkan gundi tak melimpah. Kami fikir jalan yang terbaik adalah menjualnya secara combo, biarpun marginnya rendah, tapi kita dapat bernafas kerana ada volume yang baik. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih pada mereka yang menonton juga. Saya ucapkan terima kasih kerana angka petang ni sustain 400 ke 600 dan malam tu sustain 600 ke 800. Petang ni sustain after view tu dalam 7,000 dan malam sustain after view ada 10,000. Dan saya pun tak mengejar angka-angka untuk kebelakangan ni setelah saya membuat satu penilaian mengatakan bahawa numbers bukanlah satu, kalaulah kita seret masuk satu isu sensasi, kebanyakan follower akan menjadi one off ya. Dia follow kerana ada isu sensasi minggu tu. Kemudian dia akan menjadi silent follower. Jadi dia tak memberi nilai. Kerana saya pun tak mahu terperangkap dengan mengejar angka dengan mengatakan follower Facebook dah 100,000, dah 200,000. Kerana akhirnya dalam perniagaan anda harus melihat kuantiti. Tapi bagaimanapun saya lebih melihat juga kualiti kepada penonton yang masuk untuk sesi sharing. Kerana memang cita-cita pertama waktu nak membuka Garasi TV adalah saya berfikir tentang sharing. Selain membantu Garasi dan rakan-rakan memulakan perniagaan online yang saya panggil streaming, bukan online, ini adalah streaming TV, kerana anda tidak menempah melalui satu sistem web ataupun app, tapi anda menempah dalam pembelian log ketika live. Jadi dia win-win situation. Dia menggembirakan saya kerana saya mendapat berkongsi banyak pandangan dengan orang lain. Dan kedua, dia win-win situation juga kerana Garasi yang memberi saya menumpang dalam platform mereka ini juga dapat mencipta perniagaan setelah perniagaan premis atau perniagaan fizikal mengalami kemeruduman pembeli berikutan mengecilnya radius, iaitu kawasan. Setiap orang yang meniaga premis dia bergantung pada pembelian kawasan, dan pembelian kawasan telah jatuh radius pembelinya kerana kemelesetan. Berarti kalau anda punya 100 pembeli, anda tinggal 30.
Jadi apabila go di digital, anda meningkatkan 1,000 ke 2,000 radius, berarti kuasa beli yang meningkat juga akan dapat mencapai lebih daripada anda berniaga dengan premis. Yang kedua, kos operasi juga lebih rendah. Dan yang ketiga adalah anda boleh membina pembeli baru setiap masa, dari masa ke semasa. Dan lagi satu yang paling menarik adalah anda dapat menjual dalam konsep combo. Berarti ini yang saya rasa berterima kasih pada sokongan anda semua, terutama mereka yang menjadi sharer, mereka yang masuk memberi komen-komen positif. Macam saya kata kan, dalam data kita tu, pembeli dalam data simpanan, pembeli tak sampai 1,800 orang. Dalam arti kata yang lain, 97% follower Garasi adalah rakan yang menyertai Garasi kerana ingin mengikuti perkembangan konten dan juga menikmati seronoknya mungkin suasana berjual beli secara digital. So saya ucap terima kasih. Banyak benda yang berlaku dalam bulan ni, banyak benda yang berlaku. Saya nanti saya tak begitu berminat nak menjawab satu soalan yang dikemukakan oleh penonton pada kemarin dulu mengenai walaupun kita ni kononnya ada sistem beraja dan raja ada kuasa untuk menciarkan darurat, tetapi raja tertakluk pada undang-undang. Saya cuma bagi tahu perkara basic yang anda harus faham, perlembagaan dan undang-undang. Perlembagaan adalah bapa kepada pembinaan negara dan undang-undang dibentuk mengikut bapaknya, iaitu perlembagaan. Bererti dalam klausa yang lain, tidak terbentuklah undang-undang itu tanpa perlembagaan. Dan dalam perlembagaan, banyak klausa-klausa khusus dan eksklusif diberikan kepada Raja-Raja Melayu kerana secara sejarahnya, sebelum Malaysia dibentuk, negeri-negeri yang berraja adalah negeri-negeri yang diundang dan dijemput menyertai Persekutuan Tanah Melayu. Berarti raja-raja dengan ihsannya ingin membentuk satu negara Malaysia, bersetuju menandatangani perjanjian di mana kuasa kenegerian tu diserahkan takbirnya kepada kerajaan pusat dengan hanya meninggalkan dua bidang kuasa di bawah takbir sultan, iaitu undang-undang berkaitan dengan agama dan keluarga Islam. Itu saja yang saudara harus faham. Kalau saudara nak bermegah-megah dengan undang-undang, ya undang-undang itu penting, tetapi satu perkara yang saudara harus faham adalah akhirnya undang-undang adalah anak kepada perlembagaan. Berarti tanpa perlembagaan tidak terbentuk undang-undang. Berarti apabila seorang raja menggunakan kuasa perlembagaan, berarti dia telah menggunakan kuasa tertinggi yang ada dalam sejarah, yang ada dalam pembentukan negara bangsa. Daripada perlembagaan itulah dibentuk undang-undang. Dan setiap kali undang-undang nak dibentuk, undang-undang itu harus merujuk sama ada dia bercanggah atau tidak bercanggah dengan perlembagaan. Jadi ini saya tunjuk bukanlah saya kata saudara harus faham sebelum saudara memperkecil ataupun memperlekehkan kuasa raja-raja, kena faham sejarah pembinaan negara bangsa. Walaupun ramai golongan anti raja sekarang cuba menggunakan sejarah tahun 1957 itu sebagai sejarah lama, sejarah di mana pembentukan Malaysia dengan penyertaan 9 negeri beraja yang memilih untuk bersama dengan 3 negeri yang tidak beraja, dan kemudian disertai oleh Sabah dan Sarawak pada 1963. Jadi pada mereka yang cuba memperlekehkan kedudukan Raja-Raja Melayu, saudara harus banyak dulu belajar tentang negara bangsa, nation state ni, faham perlembagaan. Dan kalau saudara nak mengatakan apa-apa tentang undang-undang adalah anak kepada perlembagaan, mustahil Yang di-Pertuan Agong menggunakan kuasa perlembagaan kalaulah dia tidak celik undang-undang. Kerana di tangannya tu terdapat banyak klausa yang ada dalam perlembagaan memberikan kuasa khas dan kuasa eksekutif kepada Yang di-Pertuan Agong, termasuk dalam hal mengisytiharkan darurat politik atau apa saja. Okey, ini diringkas je saya jawab kepada orang yang cuba memperlekehkan kenyataan saya dengan mengatakan bahawa ini adalah kuasa Yang di-Pertuan Agong, kerana kuasa itu datang bukan kerana dia AGONG, kerana itu termaktub dalam perlembagaan negara kita. Dan saya jelaskan sekali lagi, banyak perlembagaan yang boleh dipindah, tetapi semua perlembagaan yang bersangkut dengan kuasa Yang di-Pertuan Agong memerlukan persetujuan Raja-Raja Melayu kalau nak dipindah. Itu dia. Maksudnya kalau Parlimen mengundi sebulat suara pun, tetapi nak menggugurkan kuasa-kuasa eksekutif Raja-Raja Melayu dalam perlembagaan, dia memerlukan Raja-Raja Melayu bersetuju.
Ini ada tingkat dia, sebab tu dia sebut bukan dah negara perlembagaan beraja, tetapi raja berperlembagaan. Kita ada berapa view sang? 346. Saya nak kongsi beberapa visual video. Mahfuz mungkin main 1-2 video untuk saudara lihat perkembangan di Mamalu, Sulawesi Barat, keadaan gempa. Kerana wala tak bererti saudara kalau kita berada dalam keadaan COVID ni, kita harus menjadi seorang yang kemudiannya berkata kita nak hidup dengan kesukaran kita dan tak mau melihat apa yang berlaku pada orang lain. Jadi kita berkongsi kesedihan, keduka citaan, bencana yang menimpa saudara-saudara Islam kita, sama ada secara saudara Islam ataupun secara kemanusiaan. Kita lihat video yang akan Mahfuz mainkan untuk saudara dapat gambaran dekat apa yang berlaku di Mamalu kemarin dulu. Mahfuz play video Apa nama tadi? Angel. Siapa itu di sebelah tak? Catering. Masih bernapas sih? Masih ada suaranya, tapi susah be. Oh iya, sabar. Masih mungkin minum dek? Ini sementara di bawah. Kami sebentar. Sementara kita usahakan ini. Jalan KS Tubun 3. Yang baru ini anak pertamanya. Ada juga di atas itu terjepit kakinya kasihan. Sudah 4 orang yang kelihatan, tapi susah diangkut karena tidak ada. Astagfirullah. Getaran gempa juga terasa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam rekaman CCTV, rapat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat akhirnya bubar saat para pegawai berhamburan mengevakuasi diri dari gedung pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Itu dia keadaannya. Saudara dah tengok apa yang berlaku di Mamalu, Sulawesi Barat dalam video tu. So kita berdoa tuan-tuan dalam hati semua supaya dipermudahkan mereka yang ditimpa bencana. 6.2 skala Richter bagi gempa yang kedalamannya 27 km di perut bumi. Itu adalah gempa yang besar tuan-tuan. Apatah lagi goyangan gempa darat. Jadi tengok tahap kemusnahan bangunan roboh ranap, dipanggil roboh ranap, iaitu bawah tu, itu berarti ayunan 6.2 skala Richter gempa tu sangat kuat. Jadi kita berdoa je, daripada solidariti kepada orang Islam, saudara-saudara seagama kita yang berada di Sulawesi dan juga kepada manusia yang berada di sana. Semoga Allah melindungi mereka, merahmati mereka. Begitu banyak dugaan dan begitu banyak cabaran. Bagi anda yang ingin menyertai 3,000 sukarelawan bagi fasa klinikal yang ketiga untuk ujian vaksin daripada makmal China, anda boleh menghubungi senarai hospital tu. Saya call tadi untuk 9:30, saya pun teringin nak menawarkan, tapi line jam sebab saya tahu ramai orang menelefon untuk menyertai ujian klinikal tu. Saya juga nak menawarkan diri, 14 kali call tak dapat tuan-tuan, sebab line tu memang penuh orang masuk kerana berita tu baru keluar hari ni. Jadi ramai orang yang baca dan terus saja menawarkan diri untuk membuat suntikan kerana dia ditawarkan di banyak hospital. Saya fikir kemungkinan satu hospital akan pecah kuota dia. Beberapa kali Kelang, Selangor dan Kuala Lumpur akan mendapat lebih kuota suntikan, diikuti oleh negeri-negeri yang angkanya tinggi, Sabah, negeri-negeri yang tinggi Pulau Pinang dan seterusnya. Pecahan kuota itu sebab banyak senarai hospital yang dikeluarkan untuk mendapatkan 3,000 sukarelawan bagi ujian vaksin tu. Saya berdoa tuan-tuan, moga kalau saya call lepas live ni saya dapat untuk menjadi seorang daripada 3,000 orang yang menyuntik vaksin fasa klinikal yang ketiga, vaksin dari China. Saya telah melihat latar belakang dan profil syarikat tersebut agak bagus. Jadi kalau kita suntik dan kemudiannya purata pencapaiannya mencapai 70% ke atas daripada 3,000 orang ni, dia memberi lebih nilai kepada Malaysia untuk mempercepatkan lagi suntikan vaksin, bagi membolehkan segala benda yang
diperdebatkan sekarang ni mengenai darurat dan boleh tamatkan. So, orang Melayu ni tak jadi kelang kabut dan bercakap benda-benda yang tak perlu ketika ada perkara lain yang lebih perlu. Untuk sekali lagi saya bagi tahu kepada saudara bahawa tak perlulah menggelabah siapa-siapa pun, kerana kita tahu bahawa darurat ni hanya sampai 1 Ogos ya. Jadi kepada semua yang sangat ekstrim politik ni, sabar sekejap. Doakan semua orang disuntik dan kemudiannya 70% rakyat Malaysia telah pun mendapat suntikan vaksin. Jomlah kita berpilihan raya. Kita pun seronok nak dengar 2 hari bulan Ogos tu yang di-Pertuan Agong membubarkan Dewan. Dan jomlah kita keluar mengundi ramai-ramai dalam keadaan sihat. Kerana itu pun yang kita mahukan. Tetapi kemahuan haruslah dipacu oleh akal dan bukan oleh nafsu. Kalau kita pandu pada orang politik, dia dah tak berakal tuan-tuan. Sebab orang politik ni, nafsu dia adalah nakkan kuasa. Kita pegang pada rasional dia, iaitu jom kita berpilihan raya. Seronok pilihan raya ni tuan-tuan. Boleh memangkau undi, boleh dapat dai dekat jari, boleh keluar berkempen, boleh pakai baju dan uniform parti-parti yang anda suka. Kita memang nak, tapi tunggu dan sabar hingga tamat darurat. Dan sekiranya 70% rakyat Malaysia telah pun disuntik oleh vaksin dan kita dapat angka jangkitan yang terkawal, atau Alhamdulillah kalau kita boleh mengisytiharkan sekurang-kurangnya 14 hari bermula 15 Julai nak menuju 1 Ogos tu, kita harap sifar jangkitan, jomlah kita mengundi. Jadi yang tak perlulah meraban dan kita jadi orang yang menggelabah hingga kita jadi macam tak sabar. Sebab gini tuan-tuan, isu ketidaktentuan politik dah berlaku lama. Siapa saja yang bising-bising ni, kita dah bagi tahu kata, kenapa dulu anda tak bawa 112 atau 113 tanda tangan? Sekarang semua orang kecoh nak mengatakan dia yang layak. Tetapi kalaulah semua orang tak dapat boleh memberikan tanda tangan tersebut, berarti terpaksalah orang yang telah berada di tempat yang ada meneruskan pemerintahan menjadi kerajaan hinggalah pada tarikh tamat darurat dan kita akan pilihan raya. Itu saya nasihat saya yang pendek dan ringkas hari ini. Kita pun dah tengok Sulawesi. Kita pun dah dengar sikit penjelasan saya tentang seorang yang mengatakan raja kena ikut undang-undang. Tetapi saya bagi tahu kata dalam konsep pengisytiharan darurat, dia berada dalam perlembagaan dan perlembagaan adalah ibu bagi segala undang-undang. Kerana perlembagaan adalah garis panduan dan undang-undang adalah yang diperincikan daripada garis panduan utama negara bangsa. Itu je. Kita ada berapa Nizar sekarang? 379. Saya rasa dah nak mula ni sebab saya nak lelong lagi barang. Banyak orang nanti hari ni ada barang khas juga. Jack keluarkan, iaitu dia nak lelong juga seluar wanita. Jadi selain daripada kita lelong seluar lelaki 300 mengikut saiz yang ada, saya pun tak banyak. Kalau item ni seluar orang lock, saya akan break sampai demand je. Kemudian kita akan naikkan seluar perempuan. Ada soalan apa semua? Tak ada tak ada siapa tanya apa. Kita terus pergi je pada sesi lock. belum pernah meminta perlembagaan yang tunjukkan diraja daripada melakukan jenayah. Apa beza situasi dulu dengan sekarang? Okey. Enactment jenayah tu tidak berada di bawah klausa perlembagaan yang kekal. Maksudnya begini, dia ada perkara-perkara seperti kedudukan raja-raja Melayu itu kekal. Kedudukan bahasa Melayu itu kekal. Islam sebagai agama persekutuan itu kekal. Pindaan yang dibuat ke atas raja-raja itu adalah klaus jenayah yang tidak eksklusif. Maksudnya dia bukan terletak dalam perlembagaan yang eksklusif. Sebab tu dia kata perlembagaan bukan semua mandatori. Tetapi ada bahagian yang mandatori. Bahagian yang mandatori itulah yang tak boleh dipinda kecuali dengan persetujuan raja-raja Melayu, terutama kedudukan Islam sebagai agama persekutuan yang di-Pertuan Agong, kuasa sultan-sultan ke atas isu agama dan isu enactment keluarga Islam. Adat istiadat Islam itu ada perkara khusus. Yang berkait dengan jenayah itu adalah perkara yang tidak berada dalam klaus eksklusif. Itu yang saya kata. Adilnya undang-undang ni. Bahagian yang raja-raja ambil adalah bahagian-bahagian yang mereka tertakluk kepada keutamaan untuk melindungi agama, bangsa dan kesejahteraan negara. Tetapi bagi bahagian-bahagian yang boleh dipinda adalah bahagian-bahagian yang ada keadilan dia. Sebab tu saya kata tadi, jangan salah faham. Bila kita pindah undang-undang yang bersangkut dengan jenayah adalah undang-undang yang tidak berada dalam eksklusif, yang mana tidak memerlukan raja-raja membatalkannya walaupun parlimen meluluskannya. Itu beza yang saudara harus faham, dan saya setuju dengan perpindaan undang-undang tu kerana undang-undang tu menghilangkan kekebalan raja-raja dalam konteks jenayah dan rasuah.
Tetapi undang-undang yang berkait dengan sistem raja berperlembagaan, undang-undang yang berkait dengan Islam agama persekutuan kerana dia berkait dengan raja-raja sebagai ketua agama, undang-undang 152 yang berkait dengan bahasa Melayu sebagai bahasa persekutuan, undang-undang yang berkait dengan kedudukan mahkamah syariah adalah hak mutlak yang memang dilindungi oleh perlembagaan dan berada di bawah bidang kuasa raja-raja sekiranya mereka ingin mengubahnya. Itu beza yang saya boleh bagi tahu dengan saudara. Okey? Ramai ke nak dengar? Saya rasa macam saya dah naik artikel tu. Saya rasa berapa tu? Ramai seorang dua ke ramai? Kalau seorang dua tu ada artikel saya dah boleh baca dah tu. Saudara boleh baca artikel dia. Saya rasa dah dikebumikan jenazah dia tu tadi pukul 12 dah, jenazah belum sampai lagi ke masjid. Dan saya tak dapat nak update kawan-kawan saya sebab tak ramai yang boleh berada di sana. Dia dikebumi dengan diurus oleh rakan-rakan penulis kerana dia sebatang kara di sini. Di tanah perkuburan Alam Damai Ceras. Jenazah dia meninggal 3 hari dah tuan-tuan, barulah orang sedar kerana dia balik rumah dan dia ada asma yang kronik. Dia meninggal dan isteri dia kebetulan berada di kampung dah lama. Jadi bila jenazah dah berbau, jiran mengadu dan polis datang, ketuk dia tak jawab. Rumah dia dipecahkan pada pukul lebih kurang pukul 4 tu tuan-tuan, dan 4.34 tu paramedik mengesahkan dia dah meninggal. Jadi jenazah memerlukan forensik yang panjang semalam. Saya dengar kata sampai lepas maghrib baru dapat dibawa daripada rumah ke hospital, kerana satu adalah forensik untuk melihat apakah unsur jenayah, yang kedua adalah mengesahkan dia bukan COVID. Tapi berdasarkan daripada pengebumian boleh jalankan hari ini di mana rakan-rakan penulis yang menguruskannya tu, berarti disahkan bahawa tiada swab mengesahkan tiada jangkitan COVID kerana dia mengalami asma yang kronik tuan, sudah dah lama. Itu je. Tak banyak yang saya akan share lah, sebab ada benda yang dia akan become ada benda-benda dalam hidup kita ni. Orang tanya ada satu, saya selalu cerita tentang satu drama Korea. Apabila dia melukis sebuah lukisan dan ibu dia bertanya, apa yang kamu lukiskan? Dia kata ini adalah rahsia. Ibu dia kata cerita. Kalau cerita itu bukanlah rahsia. Berarti walaupun lukisan itu telah tergambar dengan jelas untuk dilihat oleh ibu dia, tetapi bahagian-bahagian yang ibu dia tidak faham, kata kanak-kanak itu adalah rahsia dia. Itu macam tu adalah juga saya tuan-tuan. Tak semua benda saya akan kongsi dengan tuan-tuan. Kerana bahagian-bahagian yang saya fahami tentang kawan-kawan saya pun ada bahagian-bahagian yang tidak difahami oleh kawan yang lain. Jadi kita simpan saja. Tidak ada satu manusia yang akan mencapai tahap difahami semua orang dengan pandangan yang sama. Cuma saya melihatkan dia sebagai kawan yang baik macam saudara, sebab sangat rapat. Dan saya pun tak ramai kawan rapat. Saya adalah orang yang tidak begitu bersosial. Saya tak ramai kawan rapat. Very selective. Tuan-tuan pun tahu kata kalau saya duduk di sini ni dah 3 bulan, saya tak dapat kawan baru pun, kecuali 2-3 rakan yang datang bekerja di garasi. Bila ada peluang pekerjaan kita ambil 2-3 orang, itulah kawan. Saya ingat sepanjang berada di sini 3 orang je yang saya kenal. Saya tak turun dan tak keluar, tak bersosial. Saya seorang yang tak gemar bersosial. Kalau nak suruh senarai 10 kawan baik pun saya mungkin tak boleh nak menulis 10 kawan baik dalam istilah baik yang betul. Itu je. Kita akan pergi kepada jualan sekarang. Ya. InsyaAllah, alhamdulillah. Saya tak pasti serangan jantung ataupun tidak, tapi selama saya kenal dia, hingga 2001 saya tahu dia kena tuberculosis. Dan kemudian setiap kali dia rapat dengan saya tu tuan-tuan, perkara yang kami bincang adalah tentang kesihatan dia, iaitu asma yang kronik. Jadi serangan jantung mungkin postmortem mengatakan begitu. Tapi dia pernah bagi tahu saya yang paling kronik adalah beberapa bulan. Saya jumpa dia pun, saya WhatsApp dengan dia kerap tuan-tuan. Tapi saya jumpa dia yang terakhir saya rasa adalah Mac sebelum PKP 2019. Di mana dia bagi tahu dengan saya, kata ada satu malam dia langsung tak boleh bernafas, tapi nasib baik dia kata dia call Grab
Grab tu cari rumah dia jumpa. Agak sukar lah flat 3/4 tuan-tuan, dia tak boleh nak keluar ke pinggir jalan panggil Grab. Tapi Grab tu rezeki lah, pusing-pusing nampak dia dalam hujan lebat, terus bawa dia ke emergency SUKM dan dia dapat bantuan pernafasan. Itu je yang saya tahulah kali terakhir dia cerita, dan saya remind pada dia, kata asma boleh dikesan kerana saya juga ada minor asma. Saya kata kita boleh kesan, iaitu dengan merasa sering bunyi pernafasan kita tu. Saya kata better pergi teruslah buat, jangan tunggu teruk baru nak nap. Itu je.